Si renter di laman Mercah Pada dalam redha memanusiakan anak-anak dan cucu-cucu. Seorang aku, Al-Fatihah berjejer, takkan terbalas budi diajar. Aku, ukirna syahdu, langgar rindu. Bait-bait puisi dizahirkan dengan penuh keikhlasan dan menggambarkan kerinduan buat insan tercinta, arwah orang tua dan isterinya. Langgar Rindu, sebuah surau kayu yang unik dari segi struktur seni bina dan maksud di sebalik namanya. Terletak di Kampung Ruta Palmerang, 40 minit perjalanan dari Bandar Kuala Terengganu, menjadi satu daya tarikan pelancong sekitar 2 tahun lalu. Abdul Karim Embong atau mesra dipanggil Pok Su, 61 tahun adalah pemilik dan pembuat surau Langgar Rindu dengan kudrat tulang empat keratnya. Struktur binaan yang unik, seiring dengan namanya, ia dibina dengan menggunakan kayu pokok tembesu dan kayu cengah terbuang di atas tanah miliknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim Embong. Nama yang didaftar ke dalam kad Malang, tapi panggilan keluarga adalah Arif, Pak Su Arif. Saya lah yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk membina sebuah rumah dia yang saya namakan dia ni Langgar Rindu. Langgar tu maksud surau lah. Dia ada 4 makna. Satu, pelanggaran kenderaan. Yang kedua, surau ataupun madrasah. Makna yang ketiga, kawasan pemakaman diraja, macam di Kota Baru dengan Alustad tu. Lepas tu makna yang keempat, bumbung rumah yang melentang daripada bumbung ibu. Contoh dia bumbung imam tu. Bumbung imam tu dipanggil Langgar Imam. Langgar Rindu yang dibina tanpa mempunyai pelan ini ternyata memberi kepuasan kepada diri Pok Su sendiri apabila turut disukai oleh masyarakat setempat. Proses penyiapan surau ini sudah memasuki 80% dan mengambil masa kira-kira 2 bulan sahaja lagi untuk disiapkan sepenuhnya. Dia tak ada idea asal pun pasal dia tak ada pelang. Tapi untuk proses menyiapkan dia ni, dianggarkan sekarang ni dah masuk fasa yang ke 80%. Niat beliau pada asalnya ingin mendirikan surau ini kepada pelajar-pelajar madrasah miliknya. Namun begitu, beliau turut membuka peluang kepada orang ramai dan mereka yang bermusafir untuk singgah ke Langgar Rindu bagi menunaikan kewajipan di sini. Pembinaannya bermula pada bulan Julai 2018. Setelah Pak Su siapkan satu madrasah yang Madrasah Al-Insan Saka Imam yang untuk penempatan budak-budak anak-anak yatim bagi menjadi untuk hafal Quran dan juga anak-anak daripada keluarga asnaf. Kita di madrasah tu nanti kita tak ada kenakan yuran apa-apalah. Makan minum semua kita sediakan dengan duit poket dia, insya-Allah. Lepas tu Langgar Rindu ni adalah rumah ibadat tempat mereka berjemaah 5 waktu. Malaysia yang sana kita pun bermula di sini. Pada bulan Julai 2018 bermula dengan membina Langgar Rindu ni. Sehinggalah ke tahap yang ada inilah. Bina pula ialah orang tua kan. Apatah lagi dengan kudrat tulang empat kerat yang dah kata orang tinggal sisa-sisa je lagi. Mana dah banyak dah. Jadi biasanya Pak Su buat ni pagi-pagi lah. Pagi lepas pada waktu zuhur biasanya kita sihat-sihat lah. Dan inilah ada sikit-sikit sekarang ni tengah ni kerja-kerja wiring tambahan. Struktur binaan yang unik mencuri perhatian penduduk setempat dan luar negara sehingga menerima ratusan pengunjung terutamanya pada cuti persekolahan. Kadang-kalanya, beliau tidak menantangkan dalam melayan kunjungan pengunjung yang singgah untuk merasai kelainan di Langgar Rindu. Yang ketaranya bulan 7 tahun 2019. Selepas satu ada seorang anak gadis daripada Kota Tinggi, baru
Dia datang dengan motosikal seorang diri. Lepas tu dan dia minta izin ambil gambar di sini. Lepas tu dan dia lah orang pertama yang masukkan ke Facebook Langgar Rindu ni. Dan antaranya gambar daripada Facebook dia lah yang dikredit oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu yang masukkan dalam FB Ahmad Samsudi tak silap saya dengan title comel tak gitulah gambar yang dia daripada tu. Lepas tu bermula daripada Facebook dia tu lah. Lepas tu berkembang pasal sekarang ni orang dah ada grup kan, seorang datang 1000 orang tengok, lepas tu yang datang pula jadi alhamdulillah. Dan kata orang tak menang tangan lah mana nak layan orang datang tu. Kadang-kadang kita nak buat kerja tapi dah panjat atas, bila orang datang kita terpaksa turun balik mana untuk raya orang kan. Pasal kalau orang pergi tepi-tepi kampung ni tak kisah, ni orang daripada Johor, daripada Melaka. Sehingga penuh masa cuti daripada wali dulu, minggu cuti daripada wali tahun lepas tu, bukan yang baru ni, 5 hari tu saya ingat parking depan tepi jalan tu penuh, kiri kanan tu, depan tu sebut tu gini, mana ribuan orang asari. Tadi ada datang orang Chinese datang, dia KL tapi dia peranakan keluarga dia Terengganu. Cuma dia datang tadi, dia pakai seluar biasa. Lepas tu saya kata minta maaf ni rumah Allah. Lepas tu dia kata dia tak berapa faham kan. Dia kata dah tak siap tak, apabila kita dah niat nak buatkan tu, dia tanah dia tu saja ke awak tak boleh tu tak, awak kena tutup juga. Lepas tu dia ambil kain batik dalam BMW MPV dia naik. Lepas tu yang paling jauh yang ziarah sini satu keluarga daripada Australia. Dia Muslim. Dia cakap dia keturunan Bani Uthmaniyah dulu. Lepas tu dia tahu ni daripada YouTube. Kita pula tak tanya lah YouTube siapa. Dia kata dia tahu nak buat madrasah, dia bawa 2 orang anak nak tinggal kat madrasah sini. Satu perempuan, satu lelaki. Yang perempuan umur 12 tahun, yang lelaki umur 9 tahun. Lepas tu kita maklum ada dia. Pasal dia pun speaking English ni tak berapa lacak mana. Pasal dia Australia ni dia cakap bahasa dia. Lepas tu dia kata bila dia tengok YouTube tu dia tersentuh. Isteri dia tu lah tu sangat lah. Pasal kata banyak madrasah kan di seluruh dunia ni. Di Turki saja puluh-puluh ribu madrasah tu tak jauh pun kan. Dia kata ini alami. Sekarang nak jadi madrasah yang alami, yang yang orang buat pula dengan kilasan, dengan tulang dia sendiri. Biasa orang buat madrasah dia kata dia bersih tanah, lepas tu minta derma sana sini. Kita tak buat. Tapi kalau orang nak derma silakan. Kita tak pernah elang dalam Facebook atau dalam mana-mana media. Struktur binaan yang unik, seiring dengan namanya, ia dibina dengan menggunakan kayu pokok tembesu dan kayu cengar terbuang di atas tanah miliknya sendiri. Satu, kadang-kadang kita tebang, kadang-kadang ada yang dah mati, pokok yang mati ataupun yang tumbang tak adalah, yang dia jatuh dahang dia tu oleh kerana repuk dia sebelum. Lepas tu kita proses balik lah, nawi jadi macam baru balik. Dinding dan lantai kayu yang kelihatan seolah-olah sebuah rumah jelas memperlihatkan seni bina Melayu lama yang masih dikekalkan oleh Pok Su dalam pembinaan suraunya. Langgar Rindu ini mempunyai banyak laluan angin yang membenarkan udara segar masuk ke ruang surau. Pok Su masih menggunakan sistem tanggam dan pasak dalam pembinaan Langgar Rindu. Ukiran dan tulisan Jawi juga dihasilkan sendiri oleh Pok Su. Pok Su juga berharap agar surau Langgar Rindu ini terus dijaga untuk manfaat orang ramai, serta beliau menyifatkan bahawa surau ini adalah puisi nyata buat arwah isteri dan orang tuanya. Adalah untuk untuk menghifat kepada orang tua saya yang telah pergi. Lepas tu untuk menghifadkan juga kepada almarhum arwah orang rumah saya dulu yang telah 14 tahun pergi mendahului saya. Lepas tu jadi segala apa yang
manfaat yang Allah Ta'ala bagi di sini, mudah-mudahan mereka dapatlah. Walaupun saya tak dapat apa-apa pun, saya redha. Cuma saya nak cari redha Allah, itu je. Langgar Rindu ni sebenarnya adalah satu puisi nyata saya. Puisi nyata Pak Su, sebuah puisi nyata Pak Su kepada almarhum orang tua dan kepada almarhum arwah isteri Pak Su dulu, ibu kepada anak-anak Pak Su, dan kepada saudara mara Pak Su, dan kepada siapa-siapa yang terdekat yang tu. Ini adalah puisi nyata Pak Su. Aku lakar di kalbu langgar rindu, santapan untukmu ayuhai ayah dan ibu. Tabah mengunyah lelah, sabar menghadang payah, senyum menghirup gundah. Jerih tak pernah menggugah usia renta di laman merca pada. Dalam redha memanusiakan anak-anak cucu dan cucu-cucu. Seorang aku Al-Fatihah berjejer, takkan terbalas budi diecer. Aku ukir nan syahdu langgar rindu, semanis abadi senyummu kalau berkalam menitik surat hayatmu malam Jumaat ke negeri bakokmu. Aduhai arwah ibu pada putera dan puteriku, jadilah engkau ketua bidadari Afidausi seorang lelaki. Amin ya rabbal alamin. Itu puisi kalang dia, tapi puisi nyata dia ni